Saya dapat 40,000, dia pun tak setuju. Sebab apa? Ini kali kedua tuan-tuan. Kita masuk di lubang ular yang sama. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan kalimah Bismillah untuk menjelaskan banyak perkara tentang apa yang berlaku sebenarnya dalam CBDB, dalam soal kita, soal di Felda Kampung Cahaya Baru ni, di Kampung Cahaya Baru sekarang sejak daripada tahun 1993. Jadi hari ini sebenarnya dah 30 tahun kita masih lagi bertelagah tentang penjualan tanah Kampung Cahaya Baru kita ni. Jadi saya Abdul Razak bin Abdul Rahman lah, yang dulu pernah menjadi pengerusi Badan Bertindak Kampung Cahaya Baru sejak tahun 1997 sehingga tahun 2010. Jadi saya nak menjelaskan terlebih dahulu tentang kenapa saya berjuang, kenapa saya bertindak. Pertamanya saya ada sedikit pelajaran yang diberi oleh Allah SWT berkat doa orang kampung, berkat doa ibu bapa. Jadi saya, apabila saya balik ke Johor Bahru, ke daerah saya ini, saya seorang guru. Saya dapati orang kampung dah sibuk dengan nak menjadi jutawan, isu nak menjadi jutawan. Jadi pada tahun 93, CBDB ataupun Syarikat Cahaya Baru Development Berhad menubuhkan syarikat tersebutlah pada tahun 1993, bulan April tak silap saya. Jadi saya telah menulis pucuk surat kepada ketua kampung ketika itu, iaitu Haji Cik, yang antaranya mengatakan pembangunan Kampung Cahaya Baru ini, Felda Cahaya Baru ketika itu, mestilah melibatkan anak-anak peneroka yang ada pelajaran dan sebagainya, supaya ia lebih teratur. Tapi malangnya ketika itu ahli tuan kuasa yang diketuai oleh ahli tuan kuasa kampung yang diketuai oleh Tuan Haji Cik meneruskan usaha untuk mengubah status tanah ladang seluas 3,500 ekar ni, tanah ladang getah ketika itu, untuk menjadikan kawasan pembangunan bercampur, mixed development. Jadi saya sejak itulah saya mengikuti secara langsung apa sebenarnya yang nak dibuat oleh jawatan kuasa ataupun ahli lembaga pengarah CBDB ketika itu. Kemudian pada tahun 1995 mulalah orang kampung dimomokkan ataupun diberitakan dia akan mendapat papasan melalui penjualan 300 ekar tanah ketika itu oleh yang akan dibeli oleh SAP, Shah Alam Property ketika itu. Dan sebenarnya hasil pun dah dapat. Saya ingat awal tu saya dapat bukan 5,000 begitulah seorang ketika dia bagi. Kemudian berikutnya pada tahun 96 dan 1997 lah ketika itu, orang kampung lagi digemparkan dengan akan mendapat 100,000. 100,000. Jadi apabila berita itu saya dengar, saya pun ramai-ramai pergilah ke warung lah ketika itu, warung Kampung Cahaya Baru ketika itu, dan saya dapati adalah pihak jawatan kuasa, pihak ahli lembaga pengarah dan juga pihak pemaju lah kononnya begitu, dan juga pihak bank lah, agak-agaknya lah saya ketika itu, dan cuma saya memperhatikan dari dekat, dan mereka akhirnya bersepakat, maknanya orang kampung akan mendapat 100,000. 100,000 buat permulaan yang pertama.
maksudnya maknanya 1,000 cash. Jadi ketika itu kalau malaikat turun daripada langit pun mengatakan apa nama rancangan ini penjual tak betul, saya rasa orang kampung tak akan percayalah. Jadi saya pun sedikit sebanyak ketika itu tergugat juga. Saya pun semacam percaya. Betul ke pemaju yang akan menjalankan pembangunan kedai baru kita situ. Jadi saya mulalah berjumpa dengan beberapa kawan-kawan saya. Dan saya selidik dan mendapatkan beberapa maklumat daripada bank, daripada rakan-rakan yang ada. Akhirnya saya dapati bahawa pihak Cahaya Baru Development ataupun lembaga pengarah CBDB telah membuat gadaian. Membuat gadaian kepada Filio Allied Bank. Sebuah bank di Kuala Lumpur ketika itu, iaitu sebanyak 100 juta gadaian. Dengan menyerahkan geran sebanyak, tak silap saya, dalam 200 lebih geran lah. Jadi daripada saat itulah saya tergerak untuk menggerakkan orang-orang kampung, khususnya anak-anak muda, khususnya anak-anak, untuk memberikan penerangan sejelasnya kepada orang-orang kampung bahawa apa yang dilakukan oleh ahli lembaga pengarah CBDB ketika itu memang akhirnya akan menjuruskan tanah kita ini kepada penjualan dan gadaian. Sebab apa? Sebab benda ini berlaku sebenarnya. Akhirnya apabila orang kampung dah dapat 100,000, kemudian runcit-runcit dapat 20,000, 30,000 beberapa tahun berikutnya, CBDB ini tidak dapat membangun, tidak dapat membayar hutang. Tidak dapat membayar hutang dan akhirnya hutang menjadi lebih kurang 160 juta. Daripada pinjaman tadi 100 juta. Jadi akhirnya tanah, bila tak dapat membayar hutang kepada bank, akhirnya tanah ini dijual sebahagiannya kepada satu syarikat bernama Rides Properties. Dengan harga, tak silap saya, RM2.08 seekar. RM2.60 seekar begitulah. Sorry, satu kaki persegi. Dan akhirnya, maka Rides dapat tanah sebanyak 1,600 ekar. Dan mulalah Rides pada tahun 2002, tak silap saya ketika itu, panggil Datuk Ghani Osman untuk merasmikan pecah tanah pembangunan taman Bestari Perdana tu. Jadi saya semakin syak dan sangsi lah sebenarnya dengan kejujuran dan juga ketelusan ahli lembaga pengarah ketika itu yang diketuai oleh Tuan Haji Nasir, Allahyarhamlah. Pengurusi CBDB ketika itu yang pertama Tuan Haji Cik, kemudian diserahkan kepada Tuan Haji Nasir lah. Jadi apabila saya mendengar berita sebahagian tanah telah dijual kepada atau telah ditebuslah oleh pemaju Rides tadi, saya mula menggerakkan lagi jawatan seperti tindak lah. Sehinggalah tahun 2017 dan 2018 apabila Mesyuarat Agung CBDB pihak saya dapat mengambil alih pentadbiran CBDB selama lebih kurang 4 bulan. Tapi pihak yang sana tidak puas hati dan bawa kes ini ke mahkamah. Dan mengatakan pihak saya ni begini tak betul dan sebagainya. Akhirnya pihak sana mendapat kuasa semula. Tapi apa yang saya nak menceritakan di sini bahawa daripada awal tahun 93 itu saya nampak benda ni memang tak betul. Tak betul macam mana? Sebab pembangunan yang nak dibuat tu bukan pembangunan dijalankan oleh CBDB. Pembangunan tu dijalankan oleh syarikat-syarikat lain. Dan sehingga pada tahun 2006, pada tahun 2014, Rides Properties menjual tanah sebanyak 1,600 hektar tadi kepada Meridian East, dekat Meridian East.
Dan dengan harga saya tak pastilah, tapi apa yang saya baca daripada kitab akhbar, Meridian East akan membuat keuntungan dengan pembangunan yang dibeli daripada Readers tadi banyak 5 bilion. Dan sekarang ini kalau kita lihat bestari perdana tu di sekitarnya adalah dimajukan oleh Meridian East, syarikat Meridian East. Okay. So sepanjang saya berjuang untuk memberitahulah kepada orang kampung bahawa benda ni tak betul, tak betul macam mana, maknanya pengurusannya tak telus, dalam mesyuarat-mesyuarat agung selalu dinafikan kita untuk bertanya, dalam saya pun pernah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah beberapa kali, tapi dalam mesyuarat-mesyuarat agung pengarah, saya dan beberapa rakan saya yang sehaluan dengan saya lalu ditentang, selalu dipelekehkan idea-idea saya ni, mengatakan saya ni gila kuasa lah, apa benda lah, tapi sebenarnya apa yang orang buat, apa yang lembaga pengarah buat ketika itu sebenarnya tak betul. Buktinya apa yang dijanjikan, dia kata nak beri kepada orang kampung 1.2 juta tu, akhirnya tergadai kepada pemaju-pemaju tadi. Sekarang pun kita pun dah lihat. Dan salah seorang yang ada ahli lembaga pengarah yang sebenarnya yang tahu dan kekal daripada awal ialah saudara Saim, Cikgu Saim. Cuma sekarang dia jadi ahli lembaga pengarah. Dan yang lain tu semua dah meninggal lah. Jadi saya kesal lah sebenarnya apabila Cikgu Saim ni sepatutnya dia beri menjelaskan kepada orang kampung bahawa memang takbiran CBDB ni macam maknanya memang tak betul. Maknanya apa yang dijanji dulu tu tak betul, apa yang dia buat tak betul, akhirnya tanah tergadai, tak boleh bayar kepada bank dan sebagainya. Tak betul. Tapi kenapa dia menafikan? Dan sampai sekarang ni pula, dia seolah-olah nak menjadikan CBDB ni sebagai dia punya, apa orang kata, syarikat. Maksudnya, dia nak mentadbir sendiri dengan beberapa yang lain lah, yang sehaluan dengan dia. Dan kan sepatutnya dia faham, dia beri penerangan. Tapi tidak. Sekarang ni dah bertelagah balik. Dan saya pernah bercakap kepada semua pihak lah, kepada pihak Cikgu Saim, CBDB sekarang, kepada pihak sini, dan ketika perjumpaan selepas mesyuarat agung pada bulan 12 2021 lah tak saya, kita sekarang dah peringkat anak-anak, peringkat anak ahli lembaga pengarah CBDB, seorang pun dah tak ada, orang tua kita dah tak ada. Jadi kita kena bersatu padu, kita tak boleh lagi nak macam dulu, saya cakap, tapi ketika itu ialah mungkin orang cakap mendengar macam tu je lah. Okey. Jadi berbalik kepada soal saya berjuang ni tadi, tuan-tuan, saya sebenarnya banyaklah dilemparkan tuduhan, banyakkan dilemparkan tomahan dan sebagainya, tapi saya nak menceritakan penderitaan yang saya alami lah. Penderitaan saya ialah, pertama saya pernah disaman 10 juta daripada Cahaya Bumi Mas. Dan akhirnya mahkamah memerintahkan saya membayar sebanyak 200,000. Saya berjuang tuan-tuan, 10 juta saya kena saman. Kalau nak ikut logiknya, apalah saya sebagai seorang guru nak menghadapi benda-benda ni semua. Baik saya makan gaji, saya bekerja dengan baik, saya naik pangkat dan sebagainya. Tapi sebabkan orang kampung, saya berjuang. Tapi ada juga yang kata saya macam-macam lah, makan duit lah apa semua, itu Allah saja yang tahu. Tapi itulah cerita dia. Dan saya juga pernah disaman oleh CBDB, oleh saudara Nasir. Tapi kes itu diketepikan. Dan saya pun pernah berjumpa dengan Datuk Mat, saya Bumi Mas di Kuala Lumpur ketika itu pada tahun 2017. 2007. Jadi adalah sedikit perbincangan tu nak melantik saya sebagai alternative director. Tapi saya tolak tuan-tuan. Sebab apa? Saya nak berjuang bersama-sama dengan orang kampung. Tapi apa yang saya dapat akhirnya? Saya disaman. Dalam syarat-syarat saya dinafikan, saya dimaki dan sebagainya. Jadi saya terima itu semula sebagai sanggaran perjuangan lah. Tapi alhamdulillah saya sekarang masih seadanya. Okey. Jadi soal duit, soal apa semua ni, duit kocek ni memang tak payah cerita lah. Kalau kita berjuang ni tanpa fun, memang kita akan keluar duit sendirilah.
Okey, berbalik pada cerita yang terkini. Yang apa nama, saya difahamkan ada pihak daripada Datuk Mi lah, saya katakan Datuk Mi lah, uh, nak menjual tanah ni kepada satu syarikat pemaju. Jadi pada 27/1 2023, awal tahun ini, ada satu perjumpaan di Dewan Eko Perniagaan Kota Masai, dan saya pun hadir ketika itu. Jadi dalam penerangan oleh Encik Jalil, iaitu wakil daripada East Risk Enterprise, yang mewakilkan Encik Azmi, untuk bercakap pasal pembangunan tanah terkini, penjualan tanah terkini 244 ekar yang dimiliki oleh Cahaya Bumi Mas. Saya difahamkan ketika itu harga mengikut orang penokar akan mendapat mengikut keluasan tanah. Keluasan tanah. Jadi saya puas hatilah, sebab apa? Kalau mengikut harga purata seperti yang dijanjikan 450,000 tu, ada ramai yang tak puas hati. Sebab apa? Sebab bakinya masih banyak. Manakala setengah-setengah kebun yang dah ditolak, dibuat pencawang elektrik dan sebagainya itu, dan dia pun dah dapat bagiannya. Jadi saya puas hati. Tapi akhirnya persetujuan yang didapati ketika itu ialah mereka nak membayar 450,000 solid. Maknanya tanpa menolak apa-apa kos kecuali kos guaman saja sebanyak 10,000. Itu yang saya faham. Dan saya bertanya kepada Encik Jalil, sekarang ini tanah ini masih lagi melibatkan pihak CBDB. Jadi mau tak mahu pihak Tok Mi ni mesti juga berurusan dengan pihak CBDB. Jadi ketika itulah saya didatangi oleh beberapa kawan-kawan belah sana lah, yang menyuruh saya diam, menyuruh saya duduk, tak suka saya bercakap pasal CBDB ni. Dia kata apa ni? Dia kata relax lah, saya nak bercakap pasal CBDB sebab benda ni betul. Kan? Jadi seolah-olah apa yang saya faham ketika itu, orang-orang sana tu dia tak faham bahawa penjualan tanah ni walaupun dilakukan oleh pihak East Risk ni yang diwakili oleh Tok Mi dan juga Encik Jalil ni, seolah-olah macam tak melibatkan CBDB. Tapi saya dah terang-terang ketika itu memang kena melibatkan CBDB. Jadi Encik Jalil pun ketika itu dia menjawab, kata dia tak perlu. Kita sebab apa tanah ini telah dimiliki oleh Datuk Mat, Cahaya Bumi Mas. Jadi okeylah kalau gitu, fair lah saya kata. Tapi dalam hati saya memang saya tak setuju. Sebab apa? Sebab saya faham ini kena libatkan CBDB. Jadi dalam perjumpaan itu, itulah cerita dia. Kemudian pada akhir-akhirnya apabila saya dipanggil oleh rakan sebelah sini lah, rakan Encik Murni ni, dalam beberapa perjumpaan, dan lawyernya menerangkan kepada saya bahawa sebenarnya apa yang akan dituntut oleh pihak Cahaya Bumi Mas ataupun yang dikatakan sebagai apa tadi, sebagai pemilik berdaftar ni ialah banyak perkara, banyak benda lagi sebenarnya yang akan dituntut. Jadi antaranya ialah daripada hasil penjualan tanah itu semua perbelanjaan berkanun, kawal selia atau regulatory, fee dan perbelanjaan kerajaan atau pihak berkuasa dan atau perbelanjaan lain yang sah yang ditanggung dalam melaksanakan pemindahan tanah kepada pembeli tanah yang dimaksudkan. Okey, jadi maksudnya di sini daripada penerangan Encik Jalil tu sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam affidavit ni, dalam affidavit mahkamah ni. Jadi maksudnya kalau sekiranya tanah ini dijual oleh syarikat East Risk Enterprise ini sebagai wakil kepada pembeli, saya sangat yakin bahawa pemilik tanah
tidak akan mendapat sebanyak itu. Tidak akan mendapat sebanyak 450,000 cash begitu. Sebab akan ditolak dengan kos-kos yang saya nyatakan tadi. Jadi dengan itu, pihak ini, pihak Cik Murni ni lah ada maknanya wajar untuk membantah atau untuk mendapatkan keadilan, untuk dan memberikan penjelasan kepada penduduk kampung yang perkara yang sepatutnya. Dan saya pun berpendirian begitu. Sebab apa, saya sebagai orang yang lama terlibat dalam CBDB ni, seperti yang saya cakap tadi, saya sangat yakin bahawa perkara-perkara ini akan berlaku. Maknanya penolakan bukanlah hanya kepada 10,000 tadi. Kos yang tak, kos yang Tok Mi tak menerangkan kepada dan Tuan Jalil kepada orang kampung lah. Ada hidden cost yang dibuat oleh, yang diberitahu kepada pihak Haji Muni, kepada pihak orang kampung adalah amat penting lah. Sebab daripada pihak Tok Mi, dia tak menerangkan hidden cost, berapa yang perlu ditolak, berapa yang dia hanya mengatakan itu hanya menolak kos guaman saja, 10,000. Jadi saya orang yang tidak berpihak mana-mana lah ketika itu. Sebab saya pun sebenarnya pada dasarnya saya setuju dengan Tok Mi ni. Sebab apa? Saya sendiri kalau tanah saya, ikut tanah saya antara tanah yang paling besar. Saya ada lagi 720,000 sebenarnya. Tapi bila kalau kata Tok Mi tadi nak menjual tanah secara begitu, maknanya saya dapat 450,000, saya pun tak setuju. Sebab apa? Itu belum tolak lagi dengan kos-kos yang hidden cost tadi ni. Mungkin dapat 100,000, 200,000 saja. Jadi memang saya, jadi akhirnya apabila diberi penangan yang betul oleh pihak Haji Murni, saya menarik semula sokongan saya kepada pihak sana, dan saya memang bertegas bahawa saya lebih menyokong kepada apa yang dibuat oleh Haji Murni lah. Sebab saya sendiri ada kepentingan yang besar di situ. Okey. Orang kampung lah, saya rasa ramai kenal saya lah. Saya pun sebenarnya tak ada mengharapkan pembalasan. Tapi cuba kita fikirlah. Kalau kita fikir betul-betul daripada tahun 1993, kita berjuang untuk naik, ramai rakan-rakan yang sana tu, masa tu di sebelah saya, sama-sama mendirikan kemah di bawah tu, untuk memberi penerangan. Jadi kalau kita nampak hari ni daripada 3,000 ekar lebih tu dah jadi kepada 1,100 ekar lebih. Daripada 1,100 ekar lebih, kita hanya dapat 248 ekar. Cuba tuan-tuan fikir. Itulah sebenarnya yang saya dah cakap dulu, dah lama saya cakap. Akhirnya inilah yang akan berlaku. Jadi hanya dengan 248 ekar ni sajalah yang kita tinggal. Kalau kita memberikan semudah-mudahnya kepada pemaju tadi untuk menjual cara begini, sebenarnya ini kali kedua tuan-tuan. Kita masuk di lubang ular yang sama. Tu terang saya cakap. Saya bukan baru dalam ni, tahun 1997 saya dah berjuang dah. Jadi maksud saya di sini begini, saya tak menidakkan niat Datuk Mat untuk menolong kita. Tidak. Langsung tidak. Saya pernah berjumpa Datuk Mat sebenarnya di Kuala Lumpur. Dan dia pun berjanji RM2, RM5 sekaki persegi. Memang kita punya kira memang kita akan jadi jutawan campur dengan yang lepas kita dah dapat. Tetapi cuba tuan-tuan fikir, dengan perkembangan terbaru ni yang hanya diwakili oleh syarikat East Risk Enterprise, saya tahu setakat itu je, saya tak tahu yang di belakangnya. Dan saya pernah diberitahu bahawa ada pemaju di Kuala Lumpur lah yang berminat. Kita akan dijanjikan seperti yang cakap tadi 450,000 sebelum ditolak fee ataupun yuran-yuran yang saya katakan tadi. Jadi akhirnya berapa yang kita dapat tuan-tuan? Saya amat yakin tuan-tuan, ini kita masuk lubang ular yang sama tuan-tuan. Jadi saya nampak perjuangan Haji Murni ni, dan telah diberikan penerangan oleh peguamnya. Peguamnya bukan calang-calang orang tuan-tuan, peguam yang termasyhur di Malaysia. Tuan Haji Katri, Hanif Katri. Jadi saya harap tuan-tuan buka mata lah. Buka mata. Sebenarnya banyak lagi kita boleh dapat lebih lagi nilai tu. Bukan 450,000 saja.
tanah kita walaupun tanah pertanian, tapi kita dah ada SBKS, sudah balik kuasa untuk kita buat perancangan dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya akan meningkatkan penilaian tanah kita. Jadi katalah hari ni kita pun sebenarnya dah peringkat anak-anak aja, peringkat orang tua kita dah tak ada. Dia pun dah merasalah berapa hasil dan sebagainya. Apalah salahnya? Saya merayulah kepada tuan-tuan yang sebaya dengan saya sebagai anak peroka. Kalaulah kita perjuangkan terus untuk beberapa tahun lagi, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah apa yang kita dijanjikan dulu 1.7 juta, insya-Allah malah mungkin lebih. Sebab apa pembangunan sekalian gini kita tengok ni. Kita semua tahu dah. Kalau tanah sawit pun sekarang saya difahamkan dah 250,000 walaupun title pertanian cuma 1.5 ekar atau 6 ekar. Bayangkan tanah kita sekarang ni, tanah getah ni 240 ekar ni. Maknanya kita bertahanlah sikit, cuba bertahan sikit. Memang siapa tak nak duit, saya tahu siapa tak nak duit. Jadi saya harap dengan penjelasan saya ni akan membuka mata lah kepada semua penduduk yang baru, khususnya pentadbir dan tuan-tuan tanah lah. Apa yang diperjuangkan oleh Tuan Haji Murni dan rakan-rakan ni sebenarnya adalah untuk memberi faedah yang lebih kepada kita semua. Cuma kita perlu bersabar sikit lah. Jadi saya harilah dengan berbanyak maaf lah apa yang saya terangkan. Mungkin ada silap sekasan dan sebagainya, dan apa yang baik itu tanya kepada Allah dan kemantu daripada saya lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.